Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong maklum dalam grup. Kita nak mula dah insya-Allah. Tolong maklum dalam grup insya-Allah. Kita mulakan, boleh? Ke nak tunggu lagi? Ustaz Amir Rahman. Macam mana kita ni? Nak mulakan ataupun nak tunggu kejap? Bismillah, kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah sampai pada perbahasan furudus salati 17. Fardu sembahyang ada 17. Fardu sembahyang ada 17. Fardus salah ataupun rukunus salah. Kita boleh panggil furudus salah ataupun arkanus salah. Rukun maknanya ialah juz'un minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bih. Rukun ialah satu juzuk daripada mahiyah, iaitu satu juzuk daripada sembahyang itu sendiri, yang mana sembahyang tidak akan sempurna ataupun tidak akan terbentuk melainkan ada dia. Contohnya rukuk. Solat tidak akan wujud melainkan ada rukuk. Solat tidak akan wujud melainkan ada sujud. Itu makna ruknun ataupun fardun. Yang muktamad, rukun sembahyang ada 13 lah. Jadi 13 bila kita bilang tumakninah bagi setiap rukun itu sebagai hay'ah yang tabi'ati lis-salah ataupun lil arkan. Okey. Jadi yang muktamad rukun ada 13. Macam mana jadi 13? Kita jadikan tumakninah yang ada pada rukuk, tumakninah yang ada pada i'tidal, tumakninah yang ada pada sujud, dan tumakninah yang ada pada duduk antara dua sujud. Tumakninah itu kita jadikan sebagai satu perkara yang wajib ataupun hay'ah, satu perkara, satu keadaan yang mengikut rukun. Dia tidak dianggap sebagai satu rukun. Kalau kita jadikan tumakninah itu sebagai satu rukun, maka 13 akan tambah 4 jadi 17 rukun sembahyang. Jadi 17 macam mana nak kira? Macam mana boleh keluar 17? Bila mana kita kira tumakninah tu sebagai 4 rukun. Tumakninah ketika sujud satu rukun. Tumakninah. Jadi ketika sujud tu satu rukun. Tumakninah tu rukun yang kedua. Rukuk tak satu rukun. Tumakninah dalam rukuk rukun yang kedua.
Jadi kita tempat yang kita wajib tumakninah 4 tempat. Jadi 4 rukun tambahan lah. Jadi 13 tambah dengan 4 jadi 17. Ada ulama yang kata rukun ada 14. Mereka yang mengatakan rukun tu ada 14, mudah je. Asal rukun 13 kan. 4 tumakninah yang wajib pada 4 tempat tu, 4 tu dianggap 1. Maka 13 tambah 1 jadi 14. Imam Ghazali menambah rukun yang tidak ditambah oleh orang lain, iaitu al-khusyuk, khusyuk dalam sembahyang. Dan kalau tak silap saya lah, khusyuk yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ghazali ini walaupun sebahagian daripada solat. Maknanya kita sembahyang 4 rakaat, 1 rakaat kita khusyuk, baki rakaat tidak khusyuk, dah memadai dah untuk dikatakan sah sembahyang. Cuma pandangan yang muktamad yang kita sebut tadi, apa dia? Yang muktamad ialah 13 rukun sahaja sembahyang, tak lebih. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah niat. Niat semua orang tahulah. Niat ni tempatnya di hati. Kita lafazkan dia hukumnya sunat. Okey, kenapa wajib niat sembahyang? Kerana sembahyang itu ialah ibadah badaniyah, ibadah yang berbentuk badan. Kita melakukan ibadah tersebut dengan menggunakan badan kita, maka perlu kepada niat. Sebagaimana haji, nak kita tawaf, sa'i, itu semua menggunakan badan, maka perlu kepada niat. Okey. Fa in kanatis salatu fardhan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinha. Ini sekarang ni nak bagi tahu apa yang wajib kita niatkan. Maka sembahyang itu kita sebut terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ada sembahyang yang berbentuk apa? Fardu. Fardu kat sini maknanya fardu yang 5 waktu tu. Fardu yang apa? Yang 5 waktu. Maka ketika itu wajib kita hadirkan dalam niat kita 3 perkara. Pertama, fa in kanatis salatu fardhan, tak larat ni. Baca perlahan-lahan jelah. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinha. Wajib kita qasad fi'il. Qasad fi'il ni kita menuju untuk melakukan sembahyang. Sekira-kira kita hadirkan dalam hati kita, sahaja aku salat ataupun aku salat. Dalam bahasa Arab kita sebut usalli. Usalli itu maknanya qasdul fi'il. Kita qasad akan perbuatan tersebut. Kalau qasdul fi'il bagi puasa apa dia? Sahaja aku puasa. Qasdul fi'il bagi sembahyang, sahaja aku salat, sahaja aku sembahyang. Itu yang pertama. Wa ta'yinha, kena tentukan. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, kena tentukan. Jadi sahaja aku salat zuhur ataupun sahaja aku salat asar, kena tentukan. Yang ketiga ialah waniyatu al-fardiyah. Kita kena niat fard. Maknanya kita kena hadir ke dalam hati kita fard. Lafaz fard. Jadi kita sebut dalam hati, sahaja aku salat fardu zuhur, sahaja aku salat fardu asar, ataupun aku salat fardu isyak. Itu. Jadi 3 perkara. Pertama qasdul fi'il, iaitu sahaja aku salat. Kemudian ta'yin zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Lepas tu fard. Perkataan fard itu juga kita kena hadir ke dalam hati, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, fardu asar. Jadi kalau kita niat sahaja aku solat asar, tidak sah sembahyang asar tersebut. Sahaja aku sembahyang fardu, tidak tentukan zuhur ke asar, juga tidak sah sembahyang tersebut. Tak. Tu. Jadi 3 perkara ni mesti kita hadirkan ketika mana kita sembahyang fardu 5 waktu. Boleh Okey, minal balighi. Niat fardiyah itu pula wajib bagi seorang yang baligh, macam kita lah. Sebab apa dia sebut kat sini minal balighi? Sebab nak keluarkan budak kecil. Budak kecil tak sembahyang tu wajib tak bagi dia? Tak wajib. Budak kecil tak wajib sembahyang. Jadi bila dia nak sembahyang, dia tak sebutlah, dia tak wajib sebut sahaja sembahyang fardu zuhur, sebab sembahyang tu tidak difardukan bagi pihak dia. Tidak diwajibkan bagi pihak dia, sebab dia masih budak kecil, belum baligh. Belum ditaklifkan dengan bebanan syarak. Jadi yang wajib sebut fardu itu kita. Sahaja sembahyang fardu zuhur, sahaja sembahyang fardu asar. Budak kecil tak wajib. Jadi itu pun mengikut pandangan yang rajih lah, pandangan yang lebih kuat. Ada juga pandangan yang mengatakan walaupun budak kecil wajib
bila mana niat sahaja kesemayang fardu zuhur. Fardu tu kena hadirkan juga di dalam hati. Dan ketahuilah, selain daripada 3 perkara tu tak wajib. Maknanya sahaja kesemayang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala secara tunai ataupun secara qada. Tak, semua itu tidak diwajibkan. Okey, kalau walaupun tidak diwajibkan, tapi kalau ada unsur bermain, semayang kita batal ataupun niat itu tidak sah. Contohlah, kita nak semayang fardu zuhur secara tunai. Tak, kita sebut sahaja semayang fardu zuhur qada kerana Allah Ta'ala. Bermain, niatnya bermain. Tak, sengaja. Bukan tersilap, bukan terlupa, tak sengaja, semayang tidak sah. Tapi kalau tak tahu hukum ataupun tak tahu keadaan hari tu mendung, tak, jadi boleh jadi sebelum tu dia tidur, dia bangun tidur, dia tak tahu ini zuhur ke dah habis zuhur. Jadi dia niat lah, boleh jadi dia sangka dah habis zuhur, dia niat sahaja semayang qada zuhur, qada fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Ketika itu semayang dia sah. Tu boleh. Jadi walaupun tidak diwajibkan kita niat, tapi kalau kita niat juga dan niat kita tu berbeza dengan wakil, dengan realiti, maka kalau kita sengaja niat secara salah tu, semayang kita tidak sah. Kalau kita tersilap niat ataupun tak sengaja, maka sah semayang. Begitu juga tidak wajib kita niatkan bilangan rakaat. Cuma macam tadi jugalah. Kalau sengaja kita sebut sahaja semayang fardu zuhur 4 rakaat, 5 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebut 5 tu sengaja, semayang kita batal. Malah disebut dalam kitab ni, sekalipun jahil juga batal. Sekalipun jahil, sahaja semayang fardu zuhur 5 rakaat, dia tidak tahu, dia terlupa kalau ke mana. Kat sini sebut jahil. Jahil ni maksud dia apa? Tak tahu semayang tu 4 rakaat. Ketika itu juga batal. Letih weh. Puan Ustaz Amirul kita, letih weh. Tak boleh kita baca slow tak? Boleh tak? Itu yang pertama. Kita baca lagi. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri aw dzata sababin kal kusufi wajib qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Sembahyang yang kedua ataupun kita sebut darajat yang kedua ialah kalau sembahyang tu nafilah, sunat. Dan sunat itu pula muaqqatatan, yang ada waktu. Yang ada waktu. Kal witri, contohnya sembahyang witir. Sembahyang witir ni ada waktu dia selepas daripada sembahyang fardu isyak. Tak, bukan selepas masuk fardu isyak, selepas sembahyang fardu isyak secara sah, masuklah waktu witir. Tak. Itu contoh yang pertama lah, solat witir. Ataupun solat duha ada waktu juga. Tak disembahyang duha sekarang ni, kecuali qada boleh lah. Tapi kalau nak sembahyang adat sekarang tak boleh. Sembahyang sunat boleh qada tak? Boleh. Sembahyang sunat yang ada waktu kita boleh qada. Yang ada sebab tak perlu qada lah, tak disunatkan qada. Contohnya kusuf kerana matahari, kerana bulan, itu bersebab. Itu tak disunatkan qada. Yang disunatkan qada sembahyang sunat yang ada waktu. Za aqwat ataupun za waqtin, yang ada waktu. Biarlah nanti ambil susu. Okey, jadi kalau solat itu nafilah sunat yang ada waktu seperti witir, seperti duha, ataupun zata sababin, yang ada sebab, kal kusuf, contoh gerhana matahari, ataupun khusuf, gerhana bulan, istisqa, minta hujan, semua tu bersebab, ada sebab. Tak, kalau hujan tengah turun, tak sah kita sembahyang solat sunat istisqa. Tak, ataupun matahari tidak gerhana pun, kita sembahyang solat sunat istisqa tidak sah. Sebab apa? Sebab itu belum berlaku. Jadi ini solat-solat sunat yang ada sebab. Gerhana bulan, gerhana matahari, solat minta hujan. Ketika itu wajaba qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Wajib kita qasadkan perbuatan, iaitu sahaja solat, dan juga wajib kita ta'yinkan, tentukan. Jadi niatnya sahaja sembahyang istisqa, sahaja sembahyang
gerhana bulan, sahaja aku sembahyang gerhana matahari, gitu. Boleh. Tidak wajib kita hadirkan niat, tidak wajib kita hadirkan lafaz sunat tu. Dalam fardu kita kena sebut sahaja sembahyang fardu zuhur, sahaja sembahyang fardu isyak dalam hati kita. Kalau sunat ni tak wajib kita sebut sahaja sembahyang sunat istisqa, tak wajib. Sunat tu kita tak sebut pun tak ada masalah. Dua benda sahaja. Pertama, qasdul fi'al, iaitu sahaja solat, lepas tu tentukan terus istisqa ke khusuf ke, tak, walaupun kita tidak hadirkan lafaz sunat dalam hati kita. Cuma kalau kita hadirkan itu lebih syamil lah, itu lebih baik. Boleh. Yang ketiga, baca guru kami dulu kat Mesir, siapa nama? Syekh Said Shaltut. Dia tak puasa. Dia memang jarang puasa. Dia kata kalau puasa menyebabkan kita ni lemah nak study, tak. Dia kata lagu mana saya tak ingat lah. Tapi dia memang cenderung kepada tak payah puasa lah untuk pelajar ni. Kalau terutama kalau meletihkan badan. Meletihkan badan sekali tak study. Alasannya puasa. Sepatutnya pelajar ni tumpu pada belajar kan. Itu dia punya pandangan lah. Syekh Shaltut dari kitab terbaru, baru tahqiq kitab apa nama? Syarah Tanbih Imam Khatib Syirbini, sahibu Mughnil Muhtaj, dan pemilik kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj. Beliau juga, itu Al-Imam Khatib Syirbini, juga ada syarah ke atas kitab Tanbih. Tanbih ni karangan Al-Imam Asy-Syirazi, sahibul Luma'. Masya-Allah, syagal yang ulama kita, sibuk dengan ilmu. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Jadi kita dah selesai dua darajat bagi niat. Pertama, kalau sembahyang itu fardu 5 waktu. Yang kedua, kalau sembahyang itu sembahyang sunat yang ada waktu, ataupun sembahyang sunat yang ada sebab. Yang ketiga ialah solat sunat mutlaqah. Mutlaqah ni macam kita sebut sebelum ni lah, air mutlaq, maknanya air yang terlepas daripada ikatan yang lazim. Nak kita seseorang tu mentalak isteri, maknanya menceraikan, melepaskan. Kat sini solat sunat mutlaqah maknanya solat sunat yang terlepas daripada apa? Daripada ikatan, daripada sebab dan juga daripada waktu. Daripada sebab dan juga daripada waktu. Tak, maknanya bila-bila masa kita nak sembahyang 2 rakaat untuk beribadah kepada Allah boleh, kecuali pada waktu yang haram lah. Tak. Tu. Contohlah lepas zuhur hari, lepas maghrib hari ni, kita pun sembahyang. Saya saja nak sembahyang 2 rakaat. Tak, bukan sembahyang ba'diyah, bukan sembahyang qada qabliyah, bukan sembahyang qada tu qada ni tak ada. Bukan sembahyang sunat hajat, sunat tu tak ada. Saya saja nak sembahyang. Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang. Nak gitu je, sahaja aku sembahyang. Tu. Jadi wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau solat tu solat sunat mutlaqah, solat sunat mutlak lah. Tak. Ataupun adik-beradik kepada solat sunat mutlak. Ada berapa solat sunat adik-beradik dia? Tak sebut dalam ni. Ada dah sebelum ni saya sebut. Maksudnya kalau tak silap. Yang pertama apa? Yang pertama solat tahiyatul masjid. Ini adik-beradik kepada solat sunat mutlak. 2 rakaat sunat selepas kita berwuduk. Solat sunat wuduk kita panggil. Solat sunat istikharah. Ada 2, 3, banyak juga, ada 7. Saya tak ingat. Jadi ini antara yang disebut dalam kitab apa tu, Imam Ramli ni. Tak. Ini dipanggil adik-beradik kepada solat sunat mutlak. Kita nak solat ini, kalau kita tidak niat sahaja aku sembahyang hajat, kita tidak hadirkan lafaz hajat tersebut. Sahaja aku sembahyang wuduk, atau sahaja aku sembahyang sunat wuduk, tak hadirkan. Sahaja aku sembahyang solat sunat istikharah, kita tidak hadirkan istikharah. Tak, tidak ada masalah. Contoh, saya nak sembahyang solat sunat istikharah, Allahu akbar, alhati sahaja aku sembahyang, dah memadai dah. Saya nak sembahyang solat sunat hajat, Allahu akbar, sahaja aku sembahyang, juga dah memadai dah. Walaupun saya tidak hadirkan sahaja aku sembahyang istikharah, sahaja aku sembahyang hajat. Hajat dan istikharah tu tidak sebut, tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana ia dianggap sebagai adik-beradik kepada solat sunat mutlak. Mulhaq dengan solat sunat mutlak.
Qasad ta'arud ta'yin ya. Ta'arud tu maknanya kita hadirkan lafaz fardu tu. Aku solat witir ya. Boleh dah. Betul tu ha. Ustaz Arif Haiman kita betul. Ha? Boleh ha? Boleh? Selesai kat situ. Boleh Lepas tu kalau solat sunat apa tu? Solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Itu kalau solat sunat tu ada ba'diyah dan qabliyah, kalau satu-satu semayang tu, contoh semayang zuhur, ada qabliyah ada ba'diyah, kita kena ta'yinkan sahaja semayang sunat qabliyah ataupun ba'diyah, kena tentukan ba'diyah ataupun qabliyah. Tapi kalau solat sunat, solat tu tidak ada, kalau solat fardu tu tidak ada ba'diyah, contoh solat subuh, dia tidak ada ba'diyah subuh tak? Ketika itu memadai kita sebut sahaja kesemayang sunat subuh. Dah memadai dah. Tak perlu kita hadirkan sahaja kesemayang solat sunat qabliyah subuh. Tapi kalau kita hadirkan lagi syamil lah, lagi molek, tapi tak wajib. Boleh? Semayang asar, sahaja kesemayang solat sunat asar, tak wajib kita hadirkan sahaja kesemayang solat sunat sebelum asar. Sebab solat sunat asar tidak ada selepas. Jadi tak perlu kita nak sebut sebelum selepas untuk bezakan semayang kita tu sebelum ataupun selepas. Sebab function niat ni nak membezakan. Nak membezakan. Jadi sahaja aku semayang fardu zuhur, sahaja aku semayang nak keluarkan sahaja aku buat haji, sahaja aku semayang fardu nak keluarkan semayang sunat. Tak, sebab zuhur pun ada sunat dia, qabliyah ba'diyah dia. Tak, lepas tu sahaja aku semayang fardu zuhur nak keluarkan fardu lain, asar, maghrib, isyak tu. Tak, itu function niat ni. Jadi sekarang ni qabliyah ba'diyah. Kalau yang sembahyang contoh zuhur ada qabliyah ba'diyah, boleh kita sebut qabliyah ba'diyah tu. Kalau tak ada faedah lah kita sebut je. Tak, tahsilul hasil. Kita nak mencapai satu perkara yang dah tercapai. Kita niat tu nak membezakan antara ba'diyah qabliyah. Ni sembahyang ni tak ada ba'diyah, tak ada qabliyah. Tak niat lah. Tak terkeliru dengan apa-apa sembahyang pun, sembahyang qabliyah kamu tu. Boleh tak? Tu. Solat sunat qabliyah zuhur, kalau kita nak buat, boleh tak kita buat walaupun kita tak semayang zuhur? Boleh tak ada masalah. Ni obang tu biarlah. Tak, 2 rakaat sebelum zuhur semayang, zuhur tak semayang, boleh, tak ada masalah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kita nak semayang nanti, juga kena tentukan sahaja semayang Idul Fitri, sahaja semayang Idul Adha. Sebab dia hari raya kan dia 2, dia kena tentukan. Selesai kat situ. Ada soalan tak? Okey, baca lagi. Bismillah. Asani, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kena faham, bukan perbuatan angkat ni. Angkat ni sunat. Perbuatan angkat tangan ni sunat. Makna takbiratul ihram ini takbir yang mengharam perkara yang halal. Tadi kita boleh makan, minum apa semua, masuk semayang dah tak boleh dah. Tak. Maksud dia ialah, itu makna dia lah. Maksud takbiratul ihram maksudnya ialah lafaz tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, lafaz tu. Angkat tangan tu sunat. Itu khilaf kan Ustaz Amirul. Tarawih tu 8 tu khilaf. Ada sebahagian ulama kata memang semayang tarawih ni 20. Jadi kalau buat 8 tak dapat pahala tarawih lah. Tapi sah lah semayang tu, sah. Dapat pahala sunat. Sunat lah dapat pahala sunat qiyam Ramadan. Sebahagian ulama kata walaupun buat 8 dapat juga pahala tarawih. Maknanya kita buat 2 rakaat tarawih dapat pahala 2 rakaat tarawih. Kita buat 4 rakaat tarawih dapat 4 rakaat pahala tarawih. Orang lain buat 20 dapat 20. Tak. Tapi sebagian ulama sebut tak ada. Tarawih mesti 20. Tak ada 8, tak ada.
Itu khilaf lah, tak nak bergaduh lah. Yang Wahabi tu, yang geng-geng pokok ni, dia tak tahu khilaf. Kadang-kadang ustaz kita sebut pun, dia sebut satu pandangan. Bila ada ustaz sebut 8 rakaat tu tak dapat pahala tarawih tu, menurut satu pandangan, betul juga. Cuma kena terang lah, sepatutnya lah, supaya orang tak salah faham. Aku solat Aidilfitri sah dah. Tak wajib kita sebut sunat. Sebab apa? Sebab itu sembahyang yang ada waktu. Maka yang ada waktu ni qasdul fa'il, dan juga kita sebut sahaja sembahyang, dan juga tentukan sembahyang tu, Idul Fitri ke Idul Adha ke. Perkataan sunat tu hanya sunat. Kita hadir ke dalam hati kita. Ustaz, untuk solat sunat qada tadi, solat tu ada keterbatasan waktu untuk? Tak ada. Contoh kita tinggal 2 rakaat sebelum subuh, kita nak qada selepas subuh boleh. Kita nak qada waktu isyak boleh. Kita nak qada tahun depan boleh. Jadi hari ni kita nak qada sembahyang yang lepas-lepas yang kita tinggal tu, boleh, tak ada masalah, boleh. Dia tidak ada keterbatasan waktu dia. Kecuali yang saya sebut sebelum ni, kalau imam dah naik mimbar, kalau ingat tak? Bila imam dah naik mimbar, semua sembahyang diharamkan. Sama ada qada, sama ada sembahyang qada, fardu, qada bagi solat sunat haram tak ke? Kecuali satu solat sahaja, itu solat sunat tahiyatul masjid. Saya baca. Okey, dalam sebuah hadis Nabi sebut tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Pengharaman bagi sembahyang itu ialah bila mana seseorang tu memulakan takbir Allahu Akbar, dan penghalalan, maknanya perkara yang haram dilakukan dalam sembahyang seperti makan, bercakap, tak tentu hala semua tu, tak, dalam sembahyang tak boleh, dihalalkan balik dengan kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, bila mana kita bagi salam lah. Okey, bagi orang yang mampu, wahya ayaqula, kalau orang mampu, orang tu kena sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam Safinatul Najah disebut syarat-syarat yang banyak lah bagi Allahu Akbar ni. Antaranya mesti guna lafaz Allah, disebut situ. Antaranya apa? Mesti guna lafaz Allah, tak boleh guna lafaz lain. Ar-Rahmanu Akbar tak boleh. Lepas tu guna Akbar, tak boleh kita tukar dengan A'zam, Maha Agung. Ajal, maha ajal ni maha mulia, tak boleh, mesti guna Allah, lepas tu Akbar. Lepas tu tak boleh kita tambah waw kat tengah, Allahu Akbar, tak boleh. Kita panjangkan alif, selepas kita tambah alif selepas daripada ba, Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Ikbar, bagi bawah pula jadi i, tak boleh. Banyaklah syarat dia, tapi syarat dia semua senang. Kalau buka Safinatul Najah tu, tengok boleh faham sendiri je. Allahu Kabir juga tak boleh, mesti guna sirah tafdil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Okey, wa yujzihi Allahul Akbar. Memadai kalau kita sekadar tambah alif lam, Allahul Akbar, Allahul Akbar. Boleh? Okey. Boleh tak? Ataupun kita datangkan 2 sifat juga boleh. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Cuma itu khilaful afdal, kurang comel lah. Datangkan 3 sifat tak boleh. Yang paling banyak 2 sifat sahaja. Dan mesti sifat, dia tak boleh dhamir. Allahu huwa akbar, tak boleh. Kita letak huwa, dhamir huwa kat tengah, tak boleh. Mesti datangkan 2 sifat. Tak boleh dhamir. Lepas tu sifat tu mesti 2, tak boleh lebih. Cuma kurang molek lah, jangan kita belajar ni kita pergi buat. Jadi imam tarawih malam ni Allahur Rahmanur Rahim Akbar, pelik lah orang belakang. Sembahyang macam biasa Allahu Akbar, cuma kalau orang tanya kita boleh jawab. Tambah lam, Allahul Akbar, boleh sah sembahyang. Allahur Rahmanur Rahim Akbar, sah lagi sembahyang. Tapi kalau Allahu Kabir, Allahu Ajal ataupun Ar-Rahmanul Akbar, tu semua tidak sah. Boleh? Syaratnya banyak, dekat 20 syarat. Mudah je kalau baca dalam taqrira ke dalam kitab-kitab lain ke. Mudah je. Syarat-syarat dia tu. Antara yang terpenting apa? Kita kena dengar diri sendiri. Yang paling antara yang terpenting lah.
Lafaz tu kita kena dengar. Allahu Akbar daripada A sampai bar kita kena dengar lafaz tu sebab dia rukun. Fatihah pun kita kena dengar sebab dia rukun. Lepas tu mesti dilaksanakan ketika mana berdiri. Nak dia berdiri tegak barulah Allahu Akbar. Ada orang dia tengah duduk, dia tunggu orang semayang, dia duduk. Bila imam angkat takbir, dia pun bangun. Tapi bila mana dia baru sampai separuh daripada bangun itu, dia dah sebut Allahu Akbar, dia sebut ketika mana dia dah berdiri tegak. Jadi Allahu ketika mana dia belum berdiri tegak, Akbar ketika mana dia berdiri tegak. Sebenarnya tak sah. Mesti semua sekali Allahu Akbar ketika mana dia sedang berdiri tegak. Allahu Akbar. Boleh? Okey, mudahnya. Wa yajibu an takuna an-niyyatu muqarinatan li takbiri jami'ihi in kanat as-salatu fardhan. Wa qadara tu. Dah wajib niat itu berserta dengan takbir. Berserta dengan takbir. Muqarinatan li takbiri jami'ihi. Apa maksud dia? Biar aku nak mustahdara lima syarat tu. Pak niat lah. Okey, kita dah masuk bab niat. Apa tu? Wajib an takuna niyyah muqarinatan li takbir jami'i. Dan wajib niat itu berserta dengan takbir kesemuanya. Ni boleh kita faham dengan beberapa kefahaman ni. Apa maksud? Wajib niat itu berserta dengan takbir semuanya. Semua apa? Semua takbir. Maknanya bila sebut semua takbir daripada A sampai bar. Betul tak? Daripada A sampai bar. Jadi bab niat ni kesimpulan dia lah. Kalau ikut pandangan muktamad, dalam kitab ni sebut pandangan muktamad, mesti kita kena hadirkan niat daripada A sampai bar. Tak. Daripada A tu kita kena hadir A. Bila sebut A, Allah Akbar, A saja. Bila kita mula sebut A tu, dalam hati kita sahaja kesemayang fardu zuhur. Huruf kaf kita sebut dalam hati pun sahaja kesemayang fardu zuhur. Ba, bila kita sebut ba daripada akbar, juga dalam hati sahaja kesemayang fardu zuhur. Ra kita sebut pun sahaja kesemayang fardu zuhur. Sampailah Allahu Akbar, sampailah bar belakang tu. Jadi Allah, alif lam lam ha, setiap huruf tu sampailah ke bar belakang tu ra tu, setiap huruf tu dalam hati kita mesti sebut sahaja kesemayang fardu zuhur. Itu pandangan yang muktamad. Ya. Itu pandangan yang muktamad. Malah bukan itu sekadar, bukan itu sahaja yang wajib dihadirkan. Malah dia wajib hadirkan segala rukun sembahyang dalam A tu. Ini dipanggil sebagai istihdar hakiki. Kesimpulan dia, bab niat ni kita ada istihdar hakiki, istihdar urfi, kita ada muqaranah hakikiyah, kita ada muqaranah urfiyah. Istihdar hakiki, kita hadirkan 3 perkara. Ini sembahyang fardu, sebagai contoh sembahyang zuhur tak? Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Qasa, ta'arud, ta'yin tu, 3 perkara tu. Lepas tu rukun solat daripada awal sampai habis. Maknanya daripada takbiratul ihram sampailah bagi salam. Kita kena hadirkan perkara tersebut tak? Daripada awal takbir, iaitu daripada A sampai bar. Maknanya alif kita sebut A. Kita kena hadirkan dalam hati sahaja kesemayang fardu zuhur dan keseluruhan rukun sembahyang secara terperinci, daripada angkat takbir, rukuk, sujud dan sebagainya sampailah bagi salam. Bila kita sebut Allah, lam, perkara yang sama kita kena hadirkan. Lam yang kedua, perkara yang sama kita kena hadirkan. Ha, perkara yang sama kita kena hadirkan sampailah bar. Tapi yang ni susah sangatlah. Boleh tak? Tu. Jadi istihdar hakiki, maksud dia kita istihdar, hadirkan dalam hati kita qasad, ta'arud, ta'yin dan semua rukun sembahyang secara terperinci. Itu istihdar. Istihdar itu pula kita muqaranahkan dengan lafaz Allahu Akbar. Muqaranah hakikiyah maksud dia ialah daripada alif, start daripada alif. Alif tu kita dah sebut
bila kita sebut A tu, qasad, ta'arud, ta'yin dan juga semua rukun sembahyang tu kita kena hadirkan pada A. Allah, lam, semua perkara yang saya sebut tu kita kena hadirkan dalam lam. Lam yang kedua, ha yang kedua sampai la ra yang terakhir. Tak, itu yang muktamad dalam mazhab, tapi susah sangatlah. Sebab tu sebahagian ulama mutaakhirun seperti Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi mengatakan itu tidak wajib kerana sangat-sangat susah untuk dilaksanakan. Akhir sekali menyebabkan was. Maka mereka mengatakan memadai dengan istihdar urfi dan juga muqaranah urfiyah. Istihdar urfi ni maknanya kita hanya istihdarkan dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita 3 perkara tadi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Itu. Rukun solat secara terperinci kita tak perlu hadirkan. Itu istihdar secara urfi. Lepas tu istihdar itu pula kita muqaranahkan apa yang dalam hati kita tu, kita muqaranahkan, kita sertakan dengan takbiratul ihram. Kalau tadi setiap huruf tu kita kena hadirkan sahaja solat fardu zuhur beserta semua rukun tu kita kena hadirkan dalam hati kita. Sekarang ni kita boleh pilih. Sahaja sembahyang fardu zuhur kita sebut Allahu Akbar. Bila kita sebut lafaz Allah dalam hati kita sahaja sembahyang fardu zuhur. Bila kita sebut lafaz akbar dalam hati kita tak ada apa-apa dah. Dah memadai dah niat lagu tu. Ataupun Allahu Akbar. Masa kita sebut Allah kita tak niat lagi. Masa akbar dalam hati kita sahaja sembahyang fardu zuhur juga dah memadai. Ataupun kita Allahu Akbar. Allah, bila sebut Allah sahaja sembahyang fardu. Akbar dalam hati kita zuhur juga memadai. Itu makna beristihdar urfi dan juga muqaranah urfiyah. Dan itu yang kita amalkan dan kita fatwakan lah. Tapi yang muktamad memang yang mula-mula tadi tu. Yang tu tak ada orang boleh buat kecuali para Nabi. Selesai kat situ. Boleh? Jadi niat mesti duduk di antara A dengan bar. Tak boleh kita niat dulu sebelum sembahyang ataupun masuk sembahyang baru kita niat, tak boleh. Mesti antara Allah dan juga bar tu. Allahu Akbar. Dalam tu mesti kita niat. Niat secara tadilah sahaja sembahyang fardu zuhur sama ada pada Allah saja, pada akbar saja ataupun kita pecah-pecahkan. Nak qasad dengan ta'arud dalam Allah, ta'yin dalam akbar juga tidak ada masalah. As-salisu yang ketiga, al-qiyam in kanatis salatu fardan wa qadara wa qadar. Okey. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah berdiri. Berdiri tegak. In kanatis salatu fardan, itu pun kalau salat tu fardu. Itu pun kalau salat tu fardu. Makna fardu kat sini sama ada fardu ain ataupun fardu selain daripada fardu ain lah. Fardu kifayah ataupun fardu disebabkan kita nazar. Contoh duha, hukumnya sunat. Kita boleh sembahyang duduk sejak daripada awal sekalipun mampu. Tapi bila kita nazar untuk sembahyang duha, maka duha tu jadi wajib. Wajib yang mendatang lah, wajib aridi. Ketika itu kita wajib juga sembahyang berdiri ketika mana kita sembahyang duha tersebut. Okey. Kalau sembahyang tu fardu kena berdiri. Jadi kalau sembahyang sunat boleh duduk tak? Boleh. Cuma pahala sembahyang duduk ni separuh lah. Jadi kalau sembahyang berdiri 100, sembahyang duduk 50. Kalau kita sembahyang melentang juga boleh. Cuma sembahyang melentang ialah separuh daripada pahala duduk. Tak? Sampai melentang je boleh. Nak sembahyang lagu ni. Baring tak boleh. Kalau mampu tak boleh sembahyang baring. Sembahyang sunat tak boleh. Kalau tak mampu barulah boleh sembahyang baring. Okey. Wa qadar tu maknanya dia mampu. Wajib dia sembahyang berdiri kalau sembahyang fardu, kalau dia mampu. Cuba buat. Dia kena kakak. Bagi tahu ni. Okey. Sini. Dah. Ada kita bawa kat luar. Habis tu ajar sini. Okey. Boleh. Jadi sembahyang wajib sembahyang berdiri kalau sembahyang tu fardu dan dia mampu. Bila dianggap sebagai tidak mampu, nak terang ni, bila dianggap sebagai seseorang tu tidak mampu, dianggap sebagai tidak mampu,
Dhabitnya ialah ni dhabitul ajzi, dhabit tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau dia sembahyang berdiri menyebabkan masyaqqah, kesusahan yang syadidah, yang melampau-lampau. Sekira-kira ditakuti daripada sembahyang berdiri itu, tak mahzurat tayammum. Apa mahzurat tayammum? Ziyadati marad, atau butuh syifa, atau huduth syai'in fahish fi udhun zahir, atau faqdi manfaatin udhwin. Itu. Atau kanat masyaqqatan la tuhtamal adatan. Okey. Jadi dhabit seseorang itu boleh sembahyang duduk ialah kalau dia sembahyang berdiri menyebabkan kesusahan yang melampau. Kesusahan melampau itu pula diqadarkan sekira-kira kalau sembahyang berdiri itu menyebabkan mahzurat tayammum, iaitu semakin sakit. Dia ada sakit, kalau dia sembahyang berdiri makin sakit yang dia ada tu. Ataupun lambat sembuh. Tak? Lambat sembuh. Doktor sebut kalau kamu sembahyang duduk, sembuhlah. Dengan kadar seminggu. Sembahyang berdiri dalam 3 minggu baru siap, baru sembuh. Tak? Jadi makin lambat sembuh kalau dia sembahyang berdiri. Ketika itu boleh sembahyang duduk. Ataupun menyebabkan berlakunya kesan yang buruk pada anggota yang zahir. Ini jangan berlakulah kalau sembahyang berdiri. Ataupun menyebabkan hilang manfaat anggota. Contoh kaki tu menyebabkan tak boleh berdiri dah lepas tu. Kesnya apa? Kes dulu sakit tapi paksa juga sembahyang berdiri, akhir sekali hilang manfaat kaki. Tak? Jadi kalau ditakuti kaki kita ni hilang manfaatnya, kekuatannya, tak, ketika itu kita boleh sembahyang duduk. Boleh tak? Tu. Okey. Di sisi Imam Ramli itu satu dhabit. Ada dhabit yang lain mengatakan, iaitu di sisi Imam Ramli sebut boleh sembahyang duduk kalau berdiri itu menyebabkan hilangnya khusyuk. Dia ada sakit, dan kalau dia sembahyang berdiri, kesakitan yang dia tanggung tu boleh menyebabkan hilangnya khusyuk. Maknanya sebelum ni dia sembahyang khusyuk dalam 50%. Tak, kalau dia sembahyang berdiri juga tengah-tengah sakit tu, 50% tu hilang, tak khusyuk langsung sembahyang. Dia fikir ke sakit. Yang tu dah boleh duduk. Imam Syarqawi lagi ringan pandangan beliau. Beliau mengatakan kalau kamu berdiri, kamu ada sakit. Tak? Sakit. Orang tua lah biasanya sakit kaki, sakit lutut, sakit tu. Kalau kamu sembahyang berdiri, tak adalah hilang khusyuk. Khusyuk tu dalam contoh dia biasa khusyuk 70%. Kalau dia sembahyang berdiri, khusyuk tu kurang. Jadi 50%, jadi 40%. Tapi tak hilang semua. Tak. Dia hanya menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Asal 70 jadi 40. Tak, jadi 30. Imam Syarqawi sebut dah boleh duduk. Jadi beza antara Imam Ramli, Imam Syarqawi ialah Imam Ramli sebut nak duduk mesti hilang khusyuk secara total. Imam Syarqawi sebut tidak ada masalah. Kalau biasa khusyuk 70, kalau kamu sembahyang berdiri menyebabkan khusyuk kamu kurang jadi 60, tak, ketika itu kamu dah boleh duduk. Kamu dah boleh duduk. Jadi ikut pandangan Imam Syarqawi ni sebenarnya mudah lah. Tak ada orang tua. Memanglah dia berjalan ke masjid tu. Berjalan lain, berdiri lama tu satu perkara yang lain. Kadang-kadang berjalan tak rasa sakit, tapi bila berdiri lama, tak, imam pula baca lama, dia rasa lain macam. Menyebabkan dia duduk, kepala dia duduk fikir ke sakit tu. Kalau kita paksa juga dia berdiri, dia akan fikir ke sakit tu. Jadi daripada awal sembahyang sampai akhir tak khusyuk langsung. Tak, jadi dimudahkanlah ikut pandangan Imam Syarqawi ni. Sekalipun khusyuk tu berkurang sikit, tak, daripada 100% turun 90 ke 60 ke 95 sekalipun, dah boleh duduk. Itu. Boleh Tapi kalau sekadar sakit sikit-sikit, sakit gigi sikit, tak, sakit gigi ni sakit tapi yelah, sakit gigi ni kalau kita duduk atau berdiri rasa sama je. Nak ketika tu tak boleh duduk lah. Tak boleh duduk. Sebab kita sebut tadi, nak boleh duduk boleh kalau sakit tu menyebabkan semakin sakit ataupun lambat sembuh. Jadi contohlah dia sakit gigi. Adakah kalau duduk semakin cepat sembuh? Ataupun kalau duduk tak rasa sakit? Tak.
Jadi tak ada beza antara duduk dengan berdiri. Kena berdiri lah. Tapi ada sakit tertentu yang kalau berdiri sakit dia naik melampau-lampau. Tapi kalau duduk lega. Ataupun lambat sembuh kalau berdiri. Adalah sakit tertentu saya itu kena rujuk doktor lah. Tapi ada sakit yang duduk berdiri tak ada beza. Yang tu kena berdiri lah. Sakit jari. Contohlah jari ni kena pisah sikit. Luka tak? Boleh duduk tak? Apa beza main duduk dengan berdiri? Tak ada beza. Betul tak? Saya sakit gigi, saya sakit ni Ustaz. Semain duduk. Kalau kamu semain duduk buat mungkin cuba sembuh ke apa? Tak ada beza. Faham tak? Tak ada beza tak boleh. Yang itu dhabit dia ustazah kita. Okay. Jadi bukan sembarangan lah boleh duduknya. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut dikecualikan daripada wajib berdiri tu kalau kat mata dia ada sakit. Dan doktor sebut pada dia kalau kamu sembahyang dalam keadaan mustalqiyan. Mustalqiyan ni sembahyang dalam keadaan baring betul. Mana kepala ke atas. Mana yang kita sebut sebelum ni lah. Tapak kaki ke hadap kiblat, dada ni madhab kiblat, muka pun madhab kiblat, tak benda bantal ke kat belakang ni. Jadi dia sembahyang dalam keadaan lagu tu. Tak. Sebab apa doktor sebut lagu tu? Boleh sembuh kalau sembahyang lagu tu. Kalau sembahyang berdiri sakit. Maka boleh, tak ada masalah. Tak payah duduk. Okey. Selesai kat situ. Wa kadza law kana bi salisul baul. Ada masalah juga kalau dia ada sakit salisul baul. Salisul baul ni kencing tak lawas, tak dedah. Sampai mau keluar kencing lah sikit. Kalau dia sembahyang berdiri, air kencing keluar. Kalau sembahyang duduk, air kencing tak keluar. Tak. Ketika itu dia wajib duduk lah. Wajib duduk. Wajib bukan sunat lah. Wajib duduk. Saya nak tanya berkenaan niat salat tarawih. Ada puan yang mengatakan boleh. Saya dah terang tadi. Ada juga pandangan yang mengatakan kalau buat dua. Dalam kitab Taqrirat ni sebut sekurang-kurang tarawih 2 rakaat. Jadi kita sembahyang 2 rakaat kita niat tarawih. Lepas 2 rakaat kita boleh tidur. Ataupun tengok movie. Tak banyak movie lah raya-raya. Tak. Dapat dah pahala 2 rakaat tarawih. Tapi beza dengan orang sembahyang 20 rakaat tarawih. Boleh tak? Tak baloh lah benda lagu tu. Salafi ni pun dia taklid pada orang lain juga. Bukan mujtahid pun. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. La, okey. Yang keempat qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Gua ni baca slow sangat ni. Tak larat satu ha. Tak boleh bacalah. Okey, yang keempat ialah baca Fatihah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut la khabaril musii salatahu ataupun salatuhu. La tajzi salatu rajulin la yaqra fiha bi ummil kitab. Tidak sah ataupun tidak memadai solat seorang pemuda yang tidak membaca dengan Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. Boleh. Wajibu, lepas tu dia sebut syarat-syarat dia. Wajib tertib. Wajib tertib bila mana baca Fatihah. Jadi kalau kita start dengan belakang dulu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu alhamdulillahi rabbil alamin. Main motor lagu tu. Tak boleh. Kena ulang balik daripada awal wa muwalatuha. Wajib tertib tadi. Wajib tertib ni tadilah wajib tertib. Lepas tu kita sebut kalau dia tidak mengikut tertib dalam bacaan Fatihah dia, tak ayat ke-6 dia baca dulu, ayat ke-5 dia letak kemudian, lepas tu baca ayat 4 pula, lepas tu kembali pada ayat 1. Tengok keadaan. Kalau mengubah makna ayat, ketika itu batal sembahyang. Kalau tidak mengubah ayat, maknanya kita sebut sembahyang tak batal, tapi Fatihah tu batal, tidak dikira, kena ulang balik Fatihah dan boleh teruskan sembahyang. Tapi kalau mengubah makna, batal sembahyang. Wa muwalatuha, wa muwalah maknanya berturut-turut. Kalau dipisahkan antara ayat tu dengan saktatut tanafus, dengan lebih daripada kadar satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas dia 3 kali, tak ada hajat apa. Tak. Ketika itu bacaan dia batal, kena start daripada awal balik Fatihah. Kena bezakan antara batal sembahyang dengan batal bacaan. Macam saya sebut tadi, tertib tadi.
Kalau kita tidak ikut tertib, menyebabkan makna berubah, batal sembahyang. Tapi kalau kita ubah tertib, makna tak berubah. Ketika itu Fatihah tu batal. Fatihah tidak dikira, kena ulang balik Fatihah. Kamu masih lagi dalam sembahyang, kamu hanya perlu ulang Fatihah dan teruskan sembahyang. Kat sini pun sama, mualah berturut-turut. Apa tu, wa mualatuha, tengah lapar ni. Dan berturut-turut. Kalau kita bernafas, kalau kita berhenti antara satu ayat dengan satu ayat tu lebih daripada kadar subhanallah, ataupun lebih daripada kadar satu nafas, batal sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni kira tanpa hajat. Kalau ada hajat tak ada masalah, kita mengoh ataupun kita perlu bernafas lebih daripada kita perlu bernafas lebih untuk legakan kita punya dada, pernafasan. Tak. Kalau kita baca ayat panjang ataupun kita tengah mengoh masuk sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah mengoh, tak ada masalah, boleh. Kalau ada hajat. Yang tak boleh, tidak ada hajat. Jadi kalau dia berhenti dengan berhenti yang panjang, iaitu lebih daripada kadar bernafas, kita sebut Fatihah dia batal, kena ulang balik Fatihah. Ataupun dia berhenti dengan kadar yang pendek. Dia berhenti dengan kadar yang pendek tapi niatnya untuk memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum sambung Ar-Rahmanir-Rahim dia berhenti. Tapi dia berhenti tu dalam hati dia niat nak berpaling daripada baca Quran. Tak naklah baca Fatihah, tak naklah. Tak. Walaupun dia berhenti sekejap, ketika itu kita sebut batal dia punya Fatihah. Kena ulang daripada awal balik. Sebab apa? Ada niat nak berhenti, nak berpaling daripada baca Fatihah. Tapi kalau tidak ada niat tu, tidak ada masalah kalau kita berhenti sekadar satu nafas. Wa tashdidatuha. Tak. Jadi kena wajib tertib bila baca Fatihah, kena mualat berturut-turut. Juga kena raikan syaddah. Iyyaka na'budu. Jangan baca iyyaka. Makna akan jadi kepada cahaya matahari kami sembah kalau tidak ada sabdu. Kalau iyyaka, kepada kamu kami sembah. Jadi kena raikan 14 sabdu dalam Fatihah. Dan juga raikan semua huruf-huruf dengan baik, keluar ikut makhraj yang betul. Kalau lari betul makhraj, lari teruk. Contohnya alhamdu, sebut alhamdu. Dan iyyaka jadi iyyaka, tak ada sabdu. Yang tu batal lah. Batal. Wa ikhrajud dhat min adh-dha. Wajib kita keluarkan dhat daripada dha. Tu. Boleh. Waladhdallin. Jangan sebut waladhdallin. Sebab dhat dengan dha ni, dhat dengan dha lebih kurang. Lebih kurang. Falau abadalah bi dha'in lam tasihha qira'atuhu. Kalau baca dengan dha, ketika itu tidak sah bacaannya bagi kalimah tersebut. Contoh dia baca waladhdallin, tak sah, kena ulang balik. Waladhdallin. Barulah betul. Okey. Boleh? Saya sebut sikitlah khilaf dalam masalah ni. Jadi ikut pandangan yang asah, al-asah ni istilah lah. Maknanya pandangan ashab, pandangan anak Imam Syafi'i yang kuat. Kalau kita tukar dhat jadi dha dalam Fatihah, sembahyang kita batal lah. Tapi ada juga pandangan muqabil, lawan bagi pandangan asah. Bila lawan bagi pandangan asah, maka pandangan itu juga kuat, cuma tidak sekuat pandangan yang asah. Okey, muqabil bagi asah juga kuat dalilnya, juga kuat pandangannya, harus kita taklid. Maknanya boleh diubah dha jadi dhat. Makna bukan boleh diubah.
Kalau kita tak mampu untuk baca dha, kita tak boleh sebut dad sehingga keluar daripada mulut kita dha, maka tidak ada masalah, sembahyang kita sah. Jadi khilaf yang muktabar lah. Kalau kita tukar dad jadi dha, muktamad tidak sah. Ada pandangan kata sah. Yang mana pandangan kedua itu juga kuat dalilnya. Selesai kat situ. Apa lagi perbahasannya? Okey. Antara syarat lain untuk sahnya Fatihah, kita kena baca semua ayatnya, iaitu daripada bismillah sampailah dhalin. Lepas tu tidak mengubah makna, tidak melakukan kesalahan yang mengubah makna. Contoh an'amtu. Tak, sepatutnya an'amta, kamu yang memberi nikmat. Kita sebut an'amtu, aku yang memberi nikmat, batal sembahyang. Ataupun an'amti, batal sembahyang kita. Lepas tu Fatihah tu mesti dalam keadaan semua sekali dibaca ketika mana kita sedang berdiri. Ada sebahagian orang dia baca waladdallin ketika mana dia dah turun untuk rukuk. Ketika itu Fatihah tidak sah, sembahyang pun tidak sah. Ataupun dia daripada sujud, tak, dia bangun tak dalam diri tegak, dia dah baca bismillahirrahmanirrahim, juga tidak boleh, tidak memadai. Lepas tu dia kena dengar lah Al-Fatihah tu daripada awal bismillah sampailah dhalin. Lepas tu tak boleh dipisahkan dengan zikir ajnabi, zikir yang asing. Zikir yang asing ni makna zikir yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Kalau kita pisahkan juga, maka ketika itu wajib kita start Fatihah daripada awal balik. Contohnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kawan kita bersin. Bila kawan kita bersin, kita bersin tak? Bila kita bersin, kita sebut alhamdulillah. Jadi maliki yaumiddin, alhamdulillah. Tak, apa yang perlu kita buat? Adakah terus sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jawapannya kena ulang balik Fatihah daripada awal. Okey, kalau orang lain yang bersin kita jawab ya rahmukallah, sebenarnya kita batal. Sebab ya rahmukallah ni maknanya semoga Allah merahmati kamu. Jadi ada khitabul adamiyyin, kita bercakap dengan manusia tengah sembahyang, batal lah. Berbeza sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni sekadar zikir. Tak, dia hanya membatalkan mualah berturut-turut dalam Fatihah tu. Jadi kena ulang daripada awal Fatihah lah. Tak, kena ulang daripada awal Fatihah. Sembahyang tak batal lagi. Okey, itu kalau kita pisahkan antara bacaan ataupun antara kalimah-kalimah Fatihah ataupun ayat-ayat Fatihah tu dengan zikir yang asing. Kalau kita pisahkan dengan zikir yang tidak asing, iaitu zikir yang ada maslahatnya dengan sembahyang. Contohnya apa? Bagi satu dua contoh je. Contohnya ar-raddu ala qiraati imamih. Ini yang semua kita lakukan. Maliki yaumiddin, kita hafiz Maliki yaumiddin, imam baca salah. Bila imam baca salah tu jangan kita tegur terus. Kita tegur terus membatalkan mualah, kena ulang Fatihah berdawal. Jadi cara lagu mana? Imam bila dia sangkut, dia cuba kali pertama, kali kedua. Bila dia diam, dia dah tak mampu cuba dah. Tak dapat dah, tak ingat apa dah. Baru kita tegur. Baru kita baca ayat Quran supaya dia boleh sambung. Tak, kalau kita ikut syarat tu sampai dia diam barulah kita tegur dia. Tak, ketika itu bila kita baca Maliki Yaumiddin, lepas tu kita tegur dia, terus kita sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak perlu kita ulang daripada awal balik. Ataupun kita sebut amin. Tak, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki Yaumiddin, imam amin. Kita pun sunat sebut amin sekali dengan imam, betul tak? Jadi Maliki Yaumiddin amin, kita terus sambung baca Fatihah. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah, tak perlu start daripada awal. Itu secara ringkas lah. Okay, terus baca. Wala tajibu fi raq'atil masbu'. Dan tidak wajib Fatihah ni ketika mana kita ni masuk dalam rakaat masbu'. Apa dia masbu'? Ni faham elok. Masbu' ni bukan orang yang tak sempat baca Fatihah ataupun tak ingat baca Fatihah. Masbu' ni orang yang tidak mendapat masa yang cukup untuk baca Fatihah. Ada beza tu. Begini. Kita datang lambat. Imam baca Qul huwallahu ahad. Tak.
Bila kita masuk tu Allahu Akbar tu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam baca qul Allahu ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Masa kita baca maliki yaumiddin, imam rukuk dah. Sebab surah Al-Ikhlas pendek je. Jadi bila kita baca maliki yaumiddin, imam dah rukuk. Ketika itu kita rukuk sama dengan imam. Fatihah kita gugur ditanggung oleh imam. Sebab apa? Kita masbuk. Apa mana masbuk? Waktu yang kita bersama dengan imam tu, waktu tu tak sempat untuk kita baca Fatihah. Kita ambil iktibar dengan waktu. Ada orang dia masuk, dia datang awal ke masjid. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas dia angkat takbir tu dia koyar. Dia bengong ke benda lain. Mikir ke orang tu, mikir ke orang ni nak buka makan benda tak. Isteri dia dah makan ke belum kat rumah. Tak, anak dia lagu mana cerita. Dia mikir banyak benda. Hutang orang tu, hutang orang ni, sewa rumah. Tak. Akhir sekali, lupa nak baca surah, lupa nak baca Fatihah, lupa belaka. Imam pun Allahu Akbar. Imam rukuk. Dia baca Fatihah belum? Belum baca Fatihah. Masbuk ke tak nama dia? Kita sebut itu bukan nama masbuk. Sebab apa? Sebab dia sempat untuk baca Fatihah tapi dia tak baca kerana lupa. Jadi orang tu bukan masbuk. Imam tak menanggung Fatihah dia. Malah ketika itu wajib juga dia baca Fatihah. Dan dimaafkan kalau lambat daripada imam sehingga 5 rukun. Nak campur rukun pendek lah. Maknanya 5 rukun tu rukun panjang, rukun pendek. Dia lambat dengan imam sehingga 5 rukun pun tidak ada masalah. Itu secara ringkas lah. Perbezaan antara masbuk dan juga muafiq. Al-khamis yang kelima. Allah. Oh, ada gambar baca tu ni. Baca lagi sikit. Tengok kita ni. Al-khamis yang kelima ar-ruku'. Sebut lagu tu je. Dah ada sebut syarat-syarat ke lepas ni? Saya tak baca pula dah. Syarat sah rukuk kan ulang 2 kali pula nanti kan. Tak ada lah. Kan dia sebut belakang makan syarat sah rukuk, syarat sah sujud. Tak ada. Tak apa, tak ada. Sebut sikit-sikit lah. Rukun yang ke berapa ni? Yang ke 5 rukuk. Rukuk rukuk ada sekurang-kurang rukuk dan kesempurnaan rukuk lah. Sekurang-kurang rukuk mesti kita tunduk sehingga tangan kita, sehingga tapak tangan, bukan tapak jari, tapak tangan kita sampai ke lutut. Sekalipun kita tak sentuh lutut. Saya buat contoh. Allah. Boleh. Kenapa tak? Okey. Ini rukuk. Saya tunduk. Sekira-kira tapak tangan ni boleh kena lutut. Sekalipun saya tak letak, saya semayang lagu ni. Semayang saya sah. Saya semayang lagu ni. Semayang saya sah. Yang penting tangan saya ni sampai ke lutut. Tapak tangan sampai ke lutut. Jadi ginilah caranya. Letak tu sunat. Jadi kalau kita semayang lagu ni pun sah. Tapi kalau lagu ni saya tunduk, saya berdiri ni. Saya tunduk gini ya. Tapak tangan saya ni hanya sampai ke peha. Tak sampai ke lutut. Semayang tak sah. Itu tak ada. Nak luar. Ini lagi ke banyak lah. Ada sikit. Dan juga tanpa inkhinas. Kita tunduk sampai tapak tangan kita ni kena kat sini. Sekalipun kita tak letak jadi kita semayang gini semayang gini. Ni. Kita semayang gini semua sah tadi. Dan juga tanpa inkhinas. Inkhinas ni gini. Ni. Punggung kita angkat ke atas. Tongkat ke belakang lah punggung kita. Lepas tu dah ada kita angkat ke atas, kepala ke atas gitu. Jadi ni inkhinas. Kalau kita buat inkhinas, sekalipun tapak tangan ni kena lutut. Tak sampai ke lutut, sebenarnya kita tidak sah. Boleh tak? Saya ulang balik. Rukun, nak sah rukuk, memadai kita tunduk. Sekira-kira tapak tangan kita boleh sentuh kita punya lutut. Sekalipun kita tidak sentuh lutut tersebut. Jadi, sentuh lutut tu sunat.
Dan juga mesti tanpa inkhinas. Apa inkhinas? Inkhinas ni macam ni. Kita punya punggung kita ke belakang. Sekian pula nak buat. Punggung kita tonggek sikit. Tak. Dada kita naik ke atas. Kepala kita naik ke atas. Begini. Tepi sikit dia. Tak, macam itik. Tu inkhinas. Jadi ketika mana kita inkhinas sini. Ketika mana kita inkhinas apa nama? Sembahyang kita tidak sah, Sembahyang kita tidak sah. Ada soalan apa tu? Tak perlu niat qiyam Ramadan dari talibul ilmi, tak perasan. Kalau dia mampu untuk berdiri sembahyang duduk memang tak sah lah. Kecuali sembahyang sunat. Bagi yang tak mampu berdiri, perlu ke dia berdiri sebentar ataupun terus duduk daripada awal? Dia atas kemampuan dia. Kalau memang dia tak mampu berdiri tu, ada orang dia koma. Nak berdiri lagu mana? Daripada awal. Memang duduk daripada awal lah. Tapi ada orang dia boleh berdiri sekejap. Maka kena berdiri sekejap. Wajib berdiri sekejap. Jadi semayang. Boleh berdiri tak? Saya boleh berdiri. Saya berdiri. Allah. Fatihah boleh baca lagi. Mesti orang tu imam kita tu ikut tu imam. Imam baca panjang kita pun tak larat lah. Kaki dah bergetar dah duduk. Bila duduk tu, duduk dalam seminit 2, rasa mampu balik, wajib berdiri balik. Gitu semayang. Jadi semayang boleh duduk kalau tak mampu. Kalau mampu, kalau tengah duduk pun wajib bangun balik. Pergilah main kat luar. Pergi main kat luar. Kat luar kan banyak? Kat luar tak ada. Ada kan banyak. Okey. Apa tadi? Hilang lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Duduk ke kita berdiri dulu ke duduk terus? Kalau kita mampu berdiri dulu, lama sikit baru duduk, wajib berdiri dulu. Tapi ada orang dia memang keadaan dia dah memang terbaring lah. Takkan nak suruh dia duduk berdiri, tak ada dah lah. Semayang tu akan baring tu. Tu. Ya, betul. Waktu bila sahaja dalam solat tu boleh duduk. Ya. Bila dah capai dhabit boleh duduk yang saya terang tadi, maka boleh duduk. Lepas tu bila sebab untuk dia boleh duduk tu dah hilang, contoh orang Ta'ala bagi sembuh dalam sembahyang, hilang rasa sakit, wajib berdiri balik. Tu. Kalau terus duduk sembahyang tak sah. Terus yang itu baca sikit lagi. Okey, terima kasih. Mana tadi? Itu rukuk Itu rukuk secara ringkas lah. Lepas tu disyaratkan kena tamakninah dalam rukuk. Tamakninah. Tamakninah ni maknanya sukunul a'dha' fi mahalliha. Kita punya anggota tenang, tidak bergerak pada tempatnya. Jadi kita berdiri, rukuk, Allahu Akbar. Diam sekejap. Sekadar subhanallah. Lepas tu baru kita bangun balik. Jadi diam yang berada antara dua pergerakan itu dipanggil sebagai tamakninah. Sekarang kita gerak untuk rukuk, diam kejap, lepas tu kita bergerak balik untuk berdiri. Diam sekejap tu panggil tamakninah lah. Kalau tidak ada tamakninah, tak wajib ulang balik rukuk, bangun balik rukuk balik. Ataupun kita dah berdiri bau perasan tak ada tamakninah, wajib rukuk balik lah. Lepas tu tamakninah tu mesti yakin betul-betul tamakninah. Kalau kita syak, aku tak ada tamakninah ke tidak, maka dia akan sebagai tidak tamakninah dan wajib ulang balik. Seterusnya apa dia? Ar-ruku'. As-sadis at-tuma'ninatu fi. Dia letak tuma'ninah. Nombor 6. Betul lah. Sebab tu betul. Sebab dalam kitab kita ni dikira 17 rukun sembahyang kan. Bila kira 17 rukun sembahyang, maknanya rukuk tu satu rukun, tuma'ninah dalam rukuk tu satu rukun. Cuma kita dah sebut tadi, itu pandangan yang tidak. Pergilah kat luar. Itu pandangan. Sekejap bawa budak ni. Pergi main nak kat luar.
dulu. Okey. Apa kita sebut tadi? Pandangan muktamad 13 rukun. 17 rukun tu bila mana tumakninah bagi setiap rukun tu dianggap sebagai rukun yang berlainan, maka jadilah 17 Jadi dalam kitab kita ni 17. Sebab tu dikira kat sini yang ke-6 ialah tumakninah. Tumakninah dalam sembahyang, dalam rukuk. Okey. Bihaitsu yastaqiru kullu 'udwin makanah, sekira-kira tetap setiap anggota itu pada tempatnya. Maknanya tengah berdiri Allahu Akbar, tengah rukuk tu setiap anggota tetap di tempat masing-masing. Mana tangan kita letak di apa nama? Kat lutut tetap. Mana bukan letak tu angkat. Mana tak dan tangan ni letak ke, tak dan duduk sebentar tangan ni pada lutut. Sebab apa kita Allahu Akbar. Jadi tangan kita ni tak tetap, tak yastaqir di atas lutut kita. Tak, itu tak bukan tumakninah, itu sebenarnya tak sah. Asabi'u, jadi kadar tumakninah ni kadar subhanallah sajalah, sekejap je. Al-i'tidal, i'tidal. Walaupun pada solat sunat mesti kena i'tidal. Apa dia i'tidal? I'tidal ni kita kembali berdirilah. Kembali berdiri. Rukuk, kembali berdiri semula. Itu i'tidal. Dan i'tidal ni rukun pendek. Disyariatkan hanya untuk memisahkan antara rukuk dan sujud. Antara rukun pendek yang lain selain daripada i'tidal ialah duduk antara dua sujud. Cuma Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq memilih, ini pandangan peribadi Imam Nawawi, mengatakan dua-dua ini iaitu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud rukun yang panjang. Boleh? Syarat i'tidal tak sebut dalam ni. Satu pun tak sebut. Sebut i'tidal, settle masalah. Syarat i'tidal kita sebut laju. Yang pertama 6 syarat i'tidal kat sini. Yang pertama mesti sah rukun sebelum. Mesti sah dulu rukuk, barulah sah i'tidal. Rukuk tidak sah, i'tidal pun jadi tidak sah, sujud lepas tu pun jadi tidak sah. Yang kedua, kita i'tidal tu tidak niat selain daripada i'tidal. Tidak niat selain daripada i'tidal. Maksud tidak niat selain daripada i'tidal ni kena faham elok. Sekarang ni dia rukuk. Okey, dia bangun daripada rukuk dia tu. Tak. Kalau dia niat untuk i'tidal, yang tu jelas. Yang tu sah lah. Okey. Kalau dia tidak niat apa-apa, rukuk dia bangun, juga sah. Okey, tapi kalau dia niat benda lain, yang ni yang jadi tidak sah. Dia. Kalau dia niat benda lain, itu yang jadi tidak sah. Dia duduk, dia sujud, dia rukuk. Jangan mesti. Yang kawan. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Dia bangun tu sebab nak lari daripada benda bencana. Contohlah, tengah-tengah rukuk tu ada orang panuh dia ke. Tak. Jadi dia nak elak daripada panuh, dia pun bangun. Alang-alang bangun, kata baik aku i'tidal. Alang-alang. Tak. Jadi pergerakan dia bangun ke atas tu bukan nak i'tidal, nak lari daripada panah. Tapi alang-alang dia pun tidak terus. Begitulah sujud tadi, semua sujud apa semua yang kita sebut sebelum ni, syarat dia juga memang tak boleh niat selain daripada untuk sujud. Sujud tak datang lagi tak? Apa tadi kita baca? Fatihah. Fatihah. Kita tidak niat selain daripada rukun. Contohlah, kita duduk, kita tengah sembahyang, tak, Allahu Akbar, kawan kita duduk sebelah tu nak buat tahlil. Bila dia buat tahlil dia sebut Al-Fatihah. Kita pun baca Fatihah. Niat kita baca Fatihah tu sebab nak support member sebelah. Member sebelah buat tahlil, kita buat Fatihah sekali dengan dia. Tak, ketika itu Fatihah tu tidak dikira, kena baca Fatihah lain. Keluar. Sebab memang keluar. Ingat mana kejap. Okey. Boleh? Jadi kena ingat maksud
Tidak niat selain daripada i'tidal kat sini, bukan kita kena niat i'tidal. Setiap kali mana kita nak sujud, setiap kali nak i'tidal, kita niat hati sahaja aku i'tidal. Nak sujud sahaja aku sujud. Nak duduk antara dua sujud sahaja aku duduk antara dua sujud. Tak, bukan tu maksud dia. Kita niat dalam sembahyang tu sahaja sembahyang fardu zuhur, itu dah memadai ya, niat sekali je. Lepas tu sembahyanglah. Kamu rukuk, kamu i'tidal tu, kamu tak sedar yang kamu sedang i'tidal, kamu sedang sujud. Ikut kamu lah, yang penting tak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sembahyang dah sah. Jadi yang dimaksudkan dekat sini apa dia? Kita tidak berdiri, tidak sujud tu kerana benda lain. Tak, kita tengah rukuk, kita bangun daripada rukuk tu, niat nak lari daripada ular, niat nak lari daripada panah. Tinggal ke kakakkan anak-anak ni. Pergilah dulu. Susah dah ni. Pergi, nenek ajak pergi tengok ular. Nah, ketika itu baru tidak sah. Boleh Jangan salah faham Syarat ketiga mesti tamakninah dalam i'tidal. Syarat sah i'tidal yang ketiga kena tamakninah. Lepas tu tamakninah kena yakin. Lepas tu mesti tegakkan kita punya belakang ni. Boleh. Jadi kalau kita bangun sekadarnya sahaja gini. Kita rukuk, kita bangun gini. Lebih kurang aja. Lepas tu kita sujud tak boleh. Kalau kita mampu untuk berdiri tegak, kena berdiri tegak. Tak boleh sekadar ini hina. Kena berdiri tegak ini, barulah kita sujud. Tak boleh buat lagu ni. Atau lagu ni. Tak boleh. Okey, ada orang dia sakit belakang. Macam mentua abang saya. Belakang dia sakit. Dia berjalan pun gini lah. Memang berjalan dah tunduk dah. Jadi berdiri dia pun lagu ni lah. Semayang pun lagu ni. Itu tak ada masalah lah sebab sakit. Jadi i'tidal dia pun sekadar lagu ni lah. Jangan paksa tegak. Patuh belakang tu. Tak. Lepas tu jangan. Yang syarat yang keenam. Bila kita sebut pandangan mazhab Syafi'i mengatakan i'tidal ni rukun pendek, maka jangan kita lebihkan zikir dalam i'tidal ini. Jangan kita panjangkan i'tidal lebih daripada kadar zikir dan juga kadar Fatihah. Kadar zikir yang dimasyru'kan, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dalam berapa saat kita sebutlah 10 saat. Lepas tu kadar baca Fatihah 20 saat. Jadi 10 tambah 20 30 saat. Maka zikir ketika mana i'tidal ataupun ketika mana kamu i'tidal jangan lebih daripada 30 saat. Lama i'tidal tu jangan lebih daripada 30 saat. Kalau lebih daripada kadar 30 saat, ketika itu batas sembahyang. Sebab apa? Sebab kita sebut rukun pendek. Rukun pendek buat pendek, jangan buat panjang. Boleh. Okey, berbeza kalau kita ambil pandangan Imam Nawawi. Kita taklid pandangan Imam Nawawi dan pandangan peribadi beliau yang mengatakan ini rukun panjang. Rukun panjang buatlah panjang, tak ada masalah. Tu. Boleh tak? Ada sebarang soalan tak? Sikit lagi kita baca. Itu apa tu? As-samin yang ke-8 at-tuma'ninatu fih. Kena tuma'ninah dalam i'tidal. Kerana tadi. At-tasi' yang ke-7 as-sujud marrataini fi kulli raka'ah. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Okey. Jadi sujud ni tak ingat nak cakap benda tadi. Okey, as-sujudu marratain fi kulli raka'ah. Sujud 2 kali tapi dianggap sebagai satu rukun sebab rupanya sama, bentuknya sama, cara dia buat tu sama. Jadi sekalipun dua kali kita buat dianggap sebagai satu rukun sahaja. Jadi sujud dua kali bagi setiap rakaat. Jadi kalau sujud sekali tak boleh lah. Bagi setiap rakaat tak boleh. Wa aqallu sekurang-kurangnya ialah wad'u syai'in wa rijlaihi wa wad'i rukbatayhi. Wa tahamulun yasir wa ittifa'u asafilihi ala alih al-ashiratu ma'natu fi. Okey, yang ke berapa ni? Mana tadi? Yang ke-9 sujud.
Makna sujud pada sudut bahasa ialah al-khudu' wa tadhallul. Kehinaan, rendah diri itu. Sudut syarak wadu'ul musalli jabhatahu ala musallah. Ini sebahagian takrif lah. Ada ulama bagi takrif lain. Jadi disebut dalam kitab taqrirat ni, sudut syarak ialah wadu'ul musalli jabhatahu ala musallah. Seorang yang sembahyang tu meletakkan kepala dia di atas tempat sembahyang. Boleh. Jadi bila kita letak kepala kita, iaitu dahi kita lah, di atas tempat sembahyang, itu dipanggil sujud pada sudut syarak. Okey. Syarat nak sah dia ada berapa? Ada 9 disebut dalam kitab ni. Yang pertama apa dia? Wad'u syai'in minal jabhah. Letak sesuatu, wa aqallu, sekurang-kurang sujud itu ialah letak sesuatu daripada dahi. Yang mana dahi? Dahi ni. Daripada rambut ni. Daripada hujung bulu ni tarik ke atas. Tak. Lepas tu daripada tempat tumbuh rambut sampai ke bulu ni balik. Tengah ni kita panggil dahi. Tepi ni bukan dahi dah. Kalau sujud ikut tepi ni tak sah. Mesti sujud dengan dahi walaupun sedikit. Jadi kalau rambut dia tertutup, dahi dia tertutup dengan kain macam ni, dengan kain ke dengan kopiah ke, dia sujud. Sah tak? Sah. Sebab apa? Dah ada sebahagian dahi kena tanah. Dia tak boleh semua sekali tutup lagu ni sujud. Itu tak sah. Jadi mesti sujud letakkan sesuatu daripada jabhah. Yang mana jabhah tu terbuka supaya ada sebahagian daripada dahi kamu betul-betul kena tanah. Kalau tertutup semua sekali, sujud tu tak dikira, tidak sah. Wa wad'u batni asabi yadayhi. Lepas tu kena letak 7 anggota. Dan sebuah hadis pun disebut begitu. Anggota tu apa? Batin asabi'. Ni, batin asabi' ni. Sebenarnya bukan batin asabi' semata-mata. Dia kita diberi pilihan. Sama ada kita nak letak tapak tangan ataupun tapak jari. Kita nak sembahyang, kita letak gini ya. Tapak jari kita kena di atas. Contoh ni lantai, kita letak gini. Tak, dua-dua jari lah. Ni dua-dua tangan. Yang ni dengan yang ni. Dah memadai. Tapi yang comel buat lagu ni lah semua sekali. Kalau kita nak letak tapak tangan sahaja ni, tapak tangan, tapak jari tak letak di tanah juga boleh. Kita diberi pilihan. Jadi wadu'u batni asabi yadayhi. Ni bukan batni asabi saja, malah batnil yad. Tapak tangan juga boleh diberi pilihan. Bukan wajib dua-dua tapak tangan dengan tapak jari, tak. Salah satu, tapak tangan ataupun tapak jari. Warijlaihi, dan juga tapak kaki. Mana tapak jari jemari kaki. Ni tapak jari jemari kaki. Tapak kaki tak boleh. Bila letak tapak kaki dia, ketika sujud tapak kaki letak ke tanah, tapi tapak jari tak letak ke tanah. Tak boleh. Mesti tapak jari. Kita ada 5 jari kaki. Kita letak satu tapak jari sahaja. Tak, belah kanan satu, belah kiri satu, dah memadai. Kalau letak 5 lagi comel. Lagi molek. Wa wad'i rukbatai. 2 lutut. Tak. 2 lutut juga mesti kena ke tanah. Yang wajib dibuka satu je tadi. Kita punya jabhah. Dahi mesti kena ke tanah. Makna tanah tu tempat sujud lah. Selain daripada tu, kita boleh tutup. Tangan kita boleh tutup. Jadi perempuan sembahyang, dia tutup tangan dia. Masa dia sujud tu, tangan dia tu kena di atas telekung dia. Sembahyang dia sah. Dia tutup tangan dia lah. Maknanya tangan dia tu tidak kena ke tempat sujud, kena atas telekung. Boleh tak? Tidak ada masalah sah. Yang tak boleh bila dia punya dahi. Tak. Dahi mesti terbuka dan mesti kena atas tanah. Tak boleh dipisahkan oleh sesuatu yang bersambung dengan diri kita lah. Kalau sesuatu yang terpisah dengan diri kita tidak ada masalah. Contoh macam ni. Kopiah saya ni bersambung dengan saya ke berpisah dengan saya? Bersambung lah. Tak. Bila bersambung, saya tak boleh sujud atas ni. Tapi kalau saya semayang lagu ni. Pegang kopiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan sujud tu, saya letak kopiah, saya sujud atas kopiah. Tak.
Okey, masa saya sujud atas kopiah tu, kan? Kopiah tu bersambung dengan saya tak? Tak lah. Sebab dia terpisah. Sebab saya dah letak, dah campur kat depan. Saya sujud atas kopiah tidak ada masalah. Sebab apa? Saya punya dahi terbuka dan saya sujud bukan di atas satu perkara yang berada dengan saya, yang bergerak dengan saya ketika mana saya sedang solat. Boleh? Jadi perempuan, kalau dia sujud di atas telekung dia bergerak tak ketika mana dia solat? Mana telekung? Saya buat contoh kepala ni telekung dia telekung, dia pakai telekung dia kan. Okey, telekung ni ketika kamu sujud rukuk tu bergerak tak dengan kamu? Bergerak, betul tak? Jadi kamu tak boleh sujud atas ni. Kalau kamu sujud atas ni sebenarnya tak sah. Kita tak boleh sujud di atas satu perkara yang bergerak dengan kita. Kalau kita sujud di atas satu perkara yang tidak bergerak dengan kita, tidak ada masalah. Macam tadi lah ni, kopiah ni saya pegang, saya campur ke depan. Bila saya bersampuk ke depan, dia dah tak bersambung dengan saya dah. Tak. Saya sujud tadi tidak ada masalah. Faham ke tak ni? Okay, InsyaAllah faham. Tak faham dia tanya, saya jawab je. Okey. Jadi berapa anggota dah tu? Letak tapak tangan, tapak ni satu, ni dua dah. Lepas tu dahi 3, lutut 2 lutut, 4, 5, lepas tu 2 tapak jari, 6, 7. 7 lah. 7 anggota tu. Dalam sebuah hadis disebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha' ajabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Wa tahammulun yasir, mesti ada tahammulul yasir. Wa tahammul bi ra's. Tahammul ni apa? Tahammul ni macam ni, mudah je. Sekira-kira masa kita sujud tu, kalaulah ada kapas ataupun ada kapas tisu ke, kalau kita letak kepala kita, kapas tu terbenam. Itu makna tahammul. Boleh tak? Jadi yang disyaratkan tahammul pada kepala. Ni tisu. Tak ni Ni tanah, ni tisu. Kan naik kan? Bila saya sujud kan dia jatuh. Dia terbenam. Nah, itu mana tahammulun yasir. Tahammul ni macam kita taklah tekan sangat. Dia tahammul ni kita lepaskan kepala kita. Gitu. Kita lepas tu ke bawah. Kalau tidak tahammul, kita tak lepas. Kita apa tu? Kita apa panggil bahasa kita? Tak berjaya semua saya terjemahan ni. Ni kita punya tisu dekat lantai. Kita gini kita tak lepas kepala. Kita masih imbangkan kepala. Kepala kita kena tisu tu. Tapi kita imbang yang menyebabkan tisu tu tak terbenam. Kita imbang lagu ni. Tak sah. Mesti kita lepas Lepas kepala. Berat tenyeh. Tenyeh mampalah. Hitam ni asarus sujud, kesan sujud. Itu bukan boleh. Jadi yang wajib tahammul hanya kepala. Tapi sunat juga bagi anggota yang lain, yang 7 tu, 6 baki tu kita tahammul, kita lepaskan juga. Maknanya kalau lutut kita imbangkan, tak sekira-kira kalau ada kain ke apa semua, kain tu tak terjatuh, tak ada masalah. Kain tu tak terbenam, tidak ada masalah. Yang wajib tahammul dengan kepala sahaja. Bagus kat kita ni. Dia sebut yusanu ala baqiyatil a'dha' ma siwal jabhah. Yang wajib tahammul ialah kepala. Mana kepala kita ni lah, kita punya Allah. Tengah-tengah lapar ni. Jabhah tu selesai. Wal ashir atumakninatu fih. Yang ke-10 tamakninah. Dan tamakninah tu pula mesti apa? Mesti yakin. Apa lagi syarat penting? Tak ada dah. Syarat penting tak ada dah. Okey. Mudah je. Yang ke-11 al-julus baina sajdataini, duduk antara dua sujud. Lepas kita sujud tu, kita sujud pula. Itu juga rukun pendek lah macam kita sebut. Imam Nawawi kata rukun panjang. Syarat dia apa? Syarat dia ada sebut tak? Sini dalam kitab. Tak ada biasa saya sebut. Ada syarat dia
mesti sah rukun sebelum. Apa maksud mesti sah rukun sebelum? Dia sebenarnya bukan pada duduk antara dua sujud je. Semua rukun atau kebanyakan rukun, semua rukun lah nak sah selepas mesti sah sebelum. Sekarang ni duduk antara dua sujud. Sujud kamu tak ada sah tak? Sah sujud tu barulah duduk antara dua sujud sah. Kalau sujud tu tak sah, duduk antara dua sujud tidak sah, sujud kali kedua pun tidak sah. Jadi rakaat tu cancel. Ataupun boleh akan batal. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak niat ketika mana duduk antara dua sujud selain daripada duduk antara dua sujud dengan cara syarahan saya tadi. Dengan cara saya syarah tadi lah. Bukan maksudnya setiap kali nak duduk antara dua sujud, kita niat dalam hati sahaja aku duduk antara dua sujud. Tak. Maksudnya apa? Kita tidak duduk tu dengan niat lain. Mana kita bangun daripada sujud untuk duduk tu, kita niat nak lari daripada ular datang kat muka ke, ataupun lipan datang kat muka, kita buat bangun. Ala-ala bangun, baik aku duduk antara dua sujud tu ke? Tak. Itu tak boleh. Kena sujud balik, duduk balik. Kena tumakninah. Yang ketiga, tumakninah mesti yakin. Mesti yastawiya jalisan. Yastawi ni istiwa. Summa stawa al arsh. Syekh Saiful dah sebut yastawi. Yastawi ni bukan duduk. Kalau duduk, maka makna an yastawiya jalisan, makna duduk dan duduk. Tak. Sebahagian Salafi Wahabi dia sebut duduk. Taklah istawa al arsh, makna Allah Taala duduk di atas arsh. Istawa bukan makna duduk. An yastawiya jalisan, kalau kita terjemuh yastawi itu duduk, hendaklah dia duduk dan duduk. Kejadah benda ayat lagu tu. Tak, jadi an yastawiya maknanya apa? Duduk dengan elok. An yastawiya jalisan, maksud dia apa? Jalis tu duduklah. Yastawiya tu sempurna, molek, comel. Macam nasi kita masak, dah yastawi, dah masak molek dah nasi. Itu bukan makna duduk. Jadi makna fala yakfi idza kana munhaniyan. Jadi kita duduk ni, duduk ni. Ni sujud. Kita bangun gini. Kita tak tegak lagu tu. Tak boleh. Jadi kita mesti yastawiya jalisan. Yastawiya jalisan. Kena duduk sempurna duduk. Sekadar inhina lagu ni tak boleh. Dia sujud, lepas tu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak duduk dengan molek antara dua sujud tu. Tidak sah. Boleh? Tu. Nak juga bagi makna duduk. Tak tahu kenapa. Yang keenam, an yutawwilahu ziyadatan ala dhikril masyru' fihi wa qadri aqalli tashahhud. Yang keenam, syarat yang keenam saya tambah. Jangan kita bila kita sebut rukun pendek, jangan kita lebihkanlah. Jangan lebih daripada kadar apa? Daripada kadar zikir yang disyariatkan dalam duduk antara dua sujud, dan juga dengan sekurang-kurang tasyahud. Jadi zikir antara dua sujud apa? Rabbi firli warhamni wajburni tu. Nak kita sebutlah tu 5 saat. Lepas tu sekurang-kurang tasyahud. Mana sekurang-kurang tasyahud ni tasyahud akhir yang rukun sahaja, tak campur benda sunat. Kita sebutlah 15 saat. Jadi 15 tambah 5, jadi 20 saat. Jadi kamu bila mana kamu duduk antara dua sujud, jangan lebih daripada 20 saat. Lebih batal. Sebab apa? Sebab kamu dah pindahkan rukun tu daripada pendek kepada panjang. Dan itu pandangan muktamad lah. Kalau kita ambil pandangan Imam Nawawi yang kata ini rukun pendek, maka tak jadi isu lah. Rukun panjang maka tak jadi isu. Boleh. Allah yang al-hadi ashar, asani ashar, yang ke-12 at-tuma'ninatu fi, tuma'ninah dalamnya dengan yakin. Yang ke-13 at-tasyahudul akhir, duduk tahiyat akhir. At-tasyahud tu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dalam tasyahud akhir tu bacaan banyak, betul tak? Kita banyak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah salam sampai habis tak? Tapi namanya kita bagi at-tasyahud. Tu. Jadi kita namakan satu perkara yang menyeluruh dengan nama satu benda yang juzuk. Boleh tak? Ini cerita dia mudahnya. Tahiyat akhir ni dalam tu ada apa? Ada selawat kat Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tak. Lepas tu ada juga asyhadu an la ilaha illallah tu. Jadi banyak benda lah bawah tu ada dalam tahiyat akhir tu. Tapi kita dalam tahiyat akhir tu juga ada at-tasyahud. Mana ada sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Kita ambil yang sebahagian tu, kita bagikan nama bagi menyeluruh
perbuatan semua sekali itu baca daripada at-tahiyatul mubarakatus bolok daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu kita namakan dengan apa? At-tasyahud. Ini min babi tasmiyati syai' bismi ba'dihi. Kita namakan sesuatu dengan nama sebahagian daripadanya. Kerana dalamnya ada asyhadatain. Tu tasyahud akhir. Baca sikit tasyahud akhir. At-tasyahudul akhir ni maknanya apa? Bacaan tasyahud al-akhir. Bacaan tasyahud al-akhir. Sebab tu nombor 14, duduk dalam tasyahud akhir itu rukun yang ke-14. Jadi tasyahud akhir baca itu satu rukun, duduk dalam tasyahud akhir itu rukun yang lain, yang berasingan. Nak bawa ni. Boleh? Syarat nak sah tasyahud akhir, kita baca laju mesti sah rukun sebelum, mesti dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu juga tak, maka terjemah. Nak habis waktu dah, dia belajar tak boleh belajar juga, nak baca pun tak boleh, nak hafal pun tak boleh, maka terjemah dalam bahasa Melayu. Lepas tu kena raikan huruf-huruf dia. Jangan salah makhraj. Sabdu-sabdu dia kena raikan. Ada 21 sabdu. 21 sabdu tu 16 sabdu dia pada sekurang-kurang tasyahud, 5 sabdu lagi pada kesempurnaan tasyahud. Mesti tidak ada kesalahan yang mengubah makna. Mesti baca tasyahud tu semua sekali dalam keadaan sedang duduk. Kalau dia baca separuh dalam keadaan sujud, lepas tu dia sempurnakan baki tasyahud akhir dalam keadaan dia duduk tasyahud akhir, ketika itu sembahyang tak sah. Dan mesti dia dengar lah, sebab rukun. Dengar semua sekali tahiyat tu. Lepas tu kena tertib. Kena tertib. Tertib ni wajib ke rukun? Kalau mengubah makna, wajib tertib. Maknanya kalau dia tidak ikut tertib, mengubah makna, ketika itu wajib tertib. Kalau tidak mengubah makna, maka ketika itu tasyahud akhir hanya sunat. Tertib dalam tasyahud akhir hanya sunat. Yang ke-9, kena mualah berturut-turut. Itu pun di sisi Maramli, Imam Ibnu Hajar sunat berturut-turut. Sekurang-kurang tasyahud, saya baca kat sini. Yang wajib at-tahiyyatu lillah. Salamun, bukan assalamu. Salamun, ni yang wajib. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kita ada tambah, biasanya kita tambah 4 kalimat. As-salawatu, at-tayyibatu, assalamu ada alif lam. Assalamu alaina juga ada alif lam. Yang tu kita tambah lah. Itu yang sunat dia tambah lah. Tapi yang wajib yang saya baca tadi. Selesai kat situ. Kemudian yang ke-14, duduk dalam tasyahud. Duduk dalam apa? Tasyahud akhir. Lepas tu disebut satu kaedah dalam kitab Imam Ramli ni. Setiap perkara yang mewajibkan duduk, setiap perkara yang mewajibkan tasyahud, mewajibkan duduk. Setiap perkara yang disunatkan kita tasyahud, maka disunatkan kita duduk. Allah alam ni. Jadi kat sini tasyahud akhir, dalam tahiyat akhir wajib kita apa? Wajib kita tasyahud. Maka wajib kita duduk. Allah. Okey. Kalau tak mampu, okey. Ada satu gambaran orang tu dia tak boleh baca tasyahud, tapi dia kena juga duduk. Orang yang bisu Orang yang bisu dia nak baca pun tak boleh baca dah. Sebab bisu. Tapi kena juga dia buat rukun yang ke-14 ni, iaitu duduk. Duduk tasyahud kenalah. Sebab apa? Dia tak mampu tu baca. Jadi baca tak payahlah baca sebab dah tak mampu. Tapi dia kena duduk. Okey. Duduk tu pula tak boleh sekadar duduk. Duduk dengan kadar tasyahud. Jadi saya ulang, orang yang bisu nak baca boleh tak? Tak boleh sebab dah bisu. Duduk boleh. Maka duduk tu rukun ke-14. Rukun ke-13 baca tak boleh, jangan tinggalkan rukun yang kamu boleh, iaitu duduk. Duduk nak duduk kadar mana? Adakah duduk sekejap terus bagi salam? Tak. Duduk dengan kadar tasyahud akhir. Tasyahud akhir kadarnya contohlah 15 saat, duduk dalam kadar 15 saat. Tak.
Lepas tu bagi salam. Bagi salam pun tak boleh juga lah. Buat lagu ni lah. Sebab bisu. Yang ke-15, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat apa? Tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal sunat, tak wajib. Malah tahiyat awal tu secara keseluruhannya sunat. Kita kena bezakan antara tahiyat dengan selawat. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Tak, itu tahiyat. Benar apa ni lah. Semula. Kenapa tadi? Yang ke-15, sama balik. Yang ke-15 ialah selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir. Okey. Jadi selawat lain, tasyahud lain. Selawat lain, tasyahud. Selawat lain, tasyahud lain. Tahiyat tadilah. Tasyahud. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Jadi tasyahud lain, selawat lain. Dalam tahiyat awal, selawat kat atas Nabi sunat. Selawat kat atas keluarga Nabi khilaf. Sebab yang kata sunat juga. Ada kata tak payah. Sebab nak apa? Nak ringankan sembahyang. Okey. Dalam tahiyat akhir, selawat tu wajib. Jadi selepas kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kena sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Kena selawat kat atas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sekurang-kurangnya kita sebut Allah wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai habis. As-salatu al-ibrahimiyah. Tak. Tu. Boleh? Okey, selesai. Yang seterusnya as-sadis asyar, as-salam, bagi salam. Ada. Okey, bagi salam nak habis ni semayang ni. Wa aqalluhu assalamualaikum. Paling kurang sebut assalamualaikum. Syarat nak sah salam ni ada 10. Saya baca. Yang pertama mesti sebut assalamualaikum, ada alif lam. Tak boleh sebut salamun dengan tanwin gitu, tak boleh. Lepas tu mesti al-khitab, assalamu alaika. Khitab, alaiku, alaika. Tak boleh kita assalamu alaihim guna dhamir ghaib, tak boleh. Yang ketiga mesti guna jamak, assalamu alaika. Kalau jamak assalamu alaikum. Tak boleh assalamu alaika, assalamu alaikum, tidak boleh. Yang keempat mesti bersambung antara dua kalimah, assalamu alaikum. Tak boleh assalamu berhenti mikir masa depan, lepas tu bawalah wa alaikum, tak boleh. Kena bersambung terus. Lepas tu kena mualah berturut-turut. Yang keenam mesti menghadap kiblat. Assalamualaikum menghadap kiblat. Tak boleh assalamu alaikum dada dah ke tempat lain. Masuk menghadap kiblat tu dada. Muka pandang ke atas pun boleh. Assalamualaikum boleh. Cuma kurang comel lah. Yang ketujuh, jangan kita niatkan dengan salam tu al-ikhbar. Al-ikhbar ni sekadar khabar. Contohlah saya jumpa Ustaz Adi, saya beritahu Zaidun qa'imun. Saya mengkhabarkan kepada Ustaz Adi, Zaid tu berdiri. Tak, tu. Itu tidak boleh. Mesti kita niat insya'. Insya' ni mana apa? Memang kita nak ucapkan. Aku sekarang ni nak ucapkan salam sejahtera ke atas kamu. Bukan aku nak sebut mubtada' khabar. Bukan aku nak sebut apa? Bukan aku nak sebut. Tak apa, kejap. Apa beza insya' dengan ikhbar? Insya' ni maknanya tu atas tu. Jadi alla yaqsida bisalam al-ikhbar. Jangan kita niatkan dengan salam ni al-ikhbar. Maknanya jangan kita niatkan sekadar nak bagi satu pengkhabaran. Okey. Contohlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita beritahu orang, dia ada beza antara insya'. Insya' ni memang kita nak sebut Allahu Akbar, memang kita nak sebut benda tu dengan penuh rasa ta'zim. Satu lagi kita sekadar nak bagi khabar, pengkhabaran kepada dia. Kita nak beritahu dia Allah Maha Besar. Itu saja kita nak bagi tahu dia. Tu beza antara ikhbar dengan insya'. Jadi kat sini assalamualaikum, jangan kita niat khabar, ikhbar. Jangan kita niat sekadar nak mengkhabarkan.
kepada orang sebelah, wahai orang sebelah, ketahuilah oleh kamu, Assalamualaikum. Bukan tu. Tapi kita memang nak insya, memang kita nak bagi salam kat dia. Itu insya. Jadi jangan kita niatkan dengan Assalamualaikum tu al-ikhbar, tapi insya. Ataupun tak niat apa-apa pun rasa tidak jadi isu lah. Yang penting jangan niat ikhbar. Yang 8, kena duduk. Jadi kalau assalamu tak ada habis alaikum, berdiri dah. Tak, alaikum tu diucapkan ketika berdiri, tak sah salam tersebut. Yang ke-9 kena dengar lah, sebab ni rukun. Yang ke-10 mesti dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu dan waktu pun dah nak habis, tak dah nak belajar, tak reti-reti pelat pakai sudah, tak nak baca kat kitab pun tak boleh, nak baca kat buku pun tak boleh, kat kertas, kat insek ke lagu mana tak boleh leh. Tak, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa yang kita nak. Yang keseterusnya ialah tertib. Tertib. Tu orang lain tu. Okey, boleh? Selesai kat situ. Yang ke-17 tertib kama zakarna. Ada soalan tak sikit baca? Satu bab je, satu fasal. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Apa dia? Kunci dekat kakak. Ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Betul ke pandangan mazhab Syafi'i tidak boleh berhenti pada siratal ladzina an'amta? Tak ada masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti situ, baca terus, tak ada masalah. Sekadar saya tahu tak ada masalah lah. Tak pernah dibahaskan pun bab ni. Alah. Tak ada masalah Ustaz Syami. Lagi apa lagi soalan? Tak ada soalan lain? Mana lagi? Tak ada. Nak buka dah. Okay, tak apa, insyaAllah. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.